A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, alhamdulillah hari tu kami nak berkongsi tentang sedikit tazkirah ringkas berkenaan dengan sahur. Alhamdulillah semua orang dah makan sahur dan hari itu merupakan hari yang ketiga. Baik, sebelum itu saya nak nyebut tentang hadis sahur, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Apa maksudnya? Ialah bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Okey, keberkatan sahur terhasil daripada sudut yang banyak. Pertama adalah sahur ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sahur juga membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab. Kerana ahli kitab pada zaman dulu nya berpuasa, orang Yahudi nya berpuasa, tapi puasa mereka sama dengan puasa kita umat Islam kerana setidaknya makan sahur. Okey. Hadis ini perkara ini terbukti dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah pernah bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatas sahur. Maksudnya perbezaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi kadang-kadang pagi-pagi kita nak kejut anak-anak kita, terutamanya anak yang kecil, untuk makan sahur, ada sakit sikit lah. Jadi sebagai seorang ibu, kita kena bersungguh-sungguh mengejutkan siapnya supaya setidaknya minta makanan ataupun nak pecah puasa waktu dah tengah hari. Okey. Yang ketiga ialah puasa sahur itu mendatangkan kekuatan untuk kita terus beribadat. Kenapa? Bila kita sahur, kita ada kekuatan sepanjang hari bermula selepas kita sahur, kita solat subuh hinggalah kita nak berbuka puasa. Maka ia dapat memberi kekuatan kepada kita. Yang seterusnya ialah dapat memberi kecergasan dalam berpuasa. Kadang-kadang bila kita sahur, kita jadi lemah. Kita dapat cergas waktu kita tengah berpuasa. Jadi bila kita makan sahur, seolah-olah menggantikan sarapan pagi kepada kita. Seterusnya ialah sahur juga menjadi benteng kepada perkara yang buruk. Akhlak kesan daripada menahan lapar seperti malas beribadat. Bila kita sahur, maka kita memberi alasan untuk kita tidur sepanjang hari. Orang yang tidur sepanjang hari tu bukannya nak berpuasa, sebaliknya hanya bersedia untuk menjadi jenazah. Okey, seterusnya ialah menjadi galakan untuk bersedekah kepada orang yang meminta ketika itu. Maka kita boleh juga memberi sedekah untuk persediaan kepada orang lain ketika saatnya nak bersahur. Okey. Kemudian selain daripada itu juga menjadi galakan untuk kita berzikir, berdoa, kerana pada waktu sahur inilah waktu mustajab doa. Allah pernah menyebut juga dalam Al-Quran yang mana waktu sahur adalah waktu Allah paling dekat dengan kita, iaitu ketika 2/3 malam. Kemudian kita perlu mengingatkan bagi orang yang lupa berniat puasa sebelum tidur. Biasa kita beramal bila kita lepas solat isyak, solat tarawih, imam akan baca niat puasa. Jadi bila kita lupa pada waktu nak tidur, kita lupa baca, bila kita bangun sahur, maka ketika itu kita akan dapat refreshment atau membuat pengulangan tentang niat puasa kita, memperbaharui niat puasa kita.
Apa niat puasa kita? Semua orang hafal insya-Allah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Dan jangan lupa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut dan meriwayatkan oleh Ibnu Hibban, as-sahur kullaha barakah. Sahur ya semuanya adalah keberkatan. Fala tad'uhu walau anna yajra'a ahadukum jur'atim min ma'i fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sahur itu seluruhnya adalah keberkatan. Maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan minum air sejuk saja, air masak atau air jarang. Sesungguhnya Allah dan para malaikat tengah mendoakan orang-orang yang sedang sahur. Biasalah bila dengan anak-anak, kadang-kadang anak-anak nak gerak dikejutkan sahur, setidaknya simuk bangun. Sebab setidaknya rasa nak tidur lebih baik daripada sahur. Jadi sebagai seorang ibu, kita kena bersungguh-sungguh dalam membantu setidaknya memahami apa sebab kita perlu bersahur walaupun hanya dengan seteguk air. Okey. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ia ajak yang saya nak sampaikan, semoga perkongsiannya sedikit ini memberi sedikit sebanyak impak kepada kita untuk meneruskan amalan ibadah puasa dan menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling berharga dan paling baik sepanjang hidup kita. Itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.